beliau merupakan mantan ketua editor majalah Anis Galeri Ilmu dengan pengalaman yang melebihi 30 tahun, merupakan penulis editor bebas. Dipersilakan Puan Nur Hashimah Abdul Rahman. Shima? Puan Shima? Boleh on mic? Boleh unmute? Okey, sementara menunggu Puan Hashimah untuk share screen. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya di bawah Masa Ciro Global Academic, kita telah melahirkan 3,000, sebanyak 3,200 e-book yang available di semua kedai-kedai buku web store. Okey, saya serahkan kembali kepada Puan Nur Hashimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Ya, nampak. Alhamdulillah. Ada kita masalah teknikal sikit tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tinta selaku pengerusi majlis kita pada hari ini. Satu majlis yang saya rasa sangat gemilang menandakan pencapaian MSCA dalam dunia penerbitan digital. Sebenarnya kita pun tak sangka kata pencapaiannya sampai ke tahap ini dan kita berharapkan selepas ini semakin banyak program-program yang seperti ini dapat dianjurkan. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Okey, saya Nur Hashimah Abdul Rahman seperti yang telah diberitahu tadi. Saya juga merupakan seorang penulis dan editor bebas, dan sebelum ini saya berkhidmat di Galeri Ilmu sebagai seorang editor editor majalah Anis daripada tahun 2011 hingga 2016. Okey. Saya share seterusnya. Okey, ini ada sedikit perkongsian tentang diri saya. Saya merupakan seorang ibu kepada 5 orang anak, berasal dari Kuala Kangsar Perak, dibesarkan di Ipoh, dan saya menyambung pengajian dalam bidang dakwah dan kepimpinan di sebuah institusi swasta di Kuala Lumpur pada tahun 1990-an. Kemudian secara tak langsung, secara tidak saya tak plan nak jadi seorang penulis. Tapi oleh kerana saya berminat nak tahu tentang dunia penulisan ni, saya involve dalam penerbitan majalah ketika itu yang ada masa itu An-Nasihah. Saya menjadi seorang wartawan masa itu, dan begitu juga selepas tu ada lagi majalah Ayu, majalah Dunia Baru. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar tentang nama-nama majalah ini Dan terakhir pada 2002 saya berkhidmat dengan Galeri Ilmu. Pada 2011 saya dilantik sebagai editor majalah Anis lah. Saya merupakan editor majalah ini yang ketiga. Kerana selepas 2016 tu majalah tak dapat diteruskan. Kerana itulah kita katakan kata kekangan pada yang orang kata persaingan majalah cetak berbandingkan dengan dunia digital yang semakin hari semakin cepat, menyebabkan pembaca semakin berpindah kepada dunia digital. Seterusnya, ini antara majalah-majalah yang dan aktiviti saya sebelum ni lah, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, contohnya Prof Mahaya, dan ada satu ustaz-ustaz kami selalu mendapatkan bahan-bahan untuk terbitan majalah
Dan majalah ni yang kata memang sebenarnya bagi saya lah yang terlibat dalam dunia majalah ni satu nostalgia untuk saya sebenarnya. Dan apabila syarikat memberitahu bahawa kami tak dapat nak teruskan penerbitan majalah, memang kami semua sangat sedih. Malam saya berjumpa dengan Pak Utih kan. Pak Utih juga salah seorang kolumnis majalah Anies kan. Memang masa tu semua orang sedih. Semua penulis rasa sedih kerana satu majalah yang orang kata memberi panduan, pedoman kepada ramai keluarga seluruh Malaysia ni tak dapat meneruskan kan. Itulah adalah sebab daripada orang kata dunia digital yang berkembang pesat sekarang ini. Dan alhamdulillah saya bersara pada 2018. Sebabnya ialah kerana saya jatuh sakit. Mungkin ramai-ramai rakan yang dalam MSGA dah tahu. Mungkin yang tak tahu ialah saya disahkan mengidap sakit buah pinggang, kegagalan tahap akhir pada bulan 12 2018. Jadi masa tu saya memang dalam dilema sebab memang kita akan berada dalam keadaan yang letih sangat. Sampai nak membawa badan pun yang tak mampu. Saya sampai terbaring kan. Jadi saya masa tu saya cuba mencari rawatan alternatif dan kalau boleh tak nak dah. Dialisis kan. Macam tadi Profesor Aziz ada cerita rawatan alternatif yang dijalankan kan. Tapi disebabkan orang kata saya belum dialisis, akhirnya saya kena juga dialisis dan agak saya rasa dalam 2 tahun saya stop media sosial dan tak nak menulis. Tapi kawan-kawan semua memberi galakan, tulislah Puan Shimah tulis supaya kami tahu apa sebenarnya seorang rasa hati seorang pesakit kan, supaya kita anggap ini sebagai satu jariah untuk kita membantu rakan-rakan yang lain. Jadi saya pun mula menulis tip-tip tu dan pada tahun 2000 pada tahun 8 2020 bulan 8 tahun 8 bulan 8 tahun 2020 saya mula mencari di mana saya boleh menerbitkan bahan saya tu. Dan di situlah saya detik pertemuan saya bersama MSGA dan saya sangat jatuh hati bila saya melihat potensi ibu ni boleh pergi jauh. Sebab selama ini kami dalam bidang penerbitan media ni kami tak nampak ibu ni ke arah mana. Kan kita masih lagi nak berpegang dengan buku fizikal. Tapi apabila Tuan Masih CEO sendiri menceritakan bagaimana ibu ni boleh pergi lebih jauh, saya masa tu saya terus involve dan saya banyaklah mengajak rakan-rakan lain turut serta dalam komuniti ini. Sebab komuniti ini sangat positif dan kita rasa terinspirasi untuk terus menulis. Okey, ini adalah 3 e-book yang saya hasilkan. Kan? Saya sebenarnya lebih banyak pada penyuntingan. Penyuntingan buku-buku fizikal masih lagi orang hantar walaupun saya dah bersara. Jadi ini adalah 3 e-book yang saya hasilkan. Jejak ilmuan ni adalah saya transform daripada buku fizikal. Kemudian betulkan yang biasa ni adalah buku saya bersama Tuan Amir yang akan bercakap sebentar lagi. Dan buku saya ketiga, e-book saya ketiga ialah Setelah Aku Jatuh Sakit. Inilah pengalaman saya yang sebutkan tadilah. Okey, di kesempatan hari ini saya ingin menceritakan kenapa saya tulis tentang buku ni. Sebenarnya bila saya berada dalam ward, sebelum ni saya mengalami Daniel syndrome, maknanya saya cuba menafikan diri saya sakit dan saya cuba untuk mencari seberapa penawar lah untuk menyembuhkan diri saya lah kan. Tapi akhirnya saya terpaksa juga menjalani dialisis dan ketika itu saya nampak di dalam ward pesakit-pesakit ada yang peras supaya dia nak bunuh diri pun ada kan. Jadi saya rasa saya terpanggil, saya kata saya kena tulis satu kisah untuk memberi panduan untuk diri saya dan juga pesakit-pesakit lain. Memang ketika kita sakit kita akan rasa down, kita rasa menyusahkan orang lain kan. Tapi sebenarnya kita kena cepat bangun. Dan alhamdulillah suami saya sangat, dia sendiri 6 bulan menjaga saya sepenuh masa sehinggalah saya benar-benar sembuh. Dan alhamdulillah e-book ni juga menjadi satu terapi untuk saya. Saya menulis masa tu dan kawan-kawan pun memberi feedback yang sangat baiklah terhadap e-book tersebut. Ini adalah respon-respon yang saya terima ya. Alhamdulillah ni macam ni. Jatuh sakit bukan alasan untuk kita terus berduka dan memuram, tidak boleh buat apa-apa. Kita kena terbangkit. Alhamdulillah saya bersama komuniti e-book ni
yang diketuai oleh Tuhan Maha Siro tu, dalam gambar tu, kami sama-sama menyokong antara satu sama lain. Syukur alhamdulillah saya kerana Allah pertemukan, kerana sakit ini Allah pertemukan saya dengan satu komuniti yang sangat positif ini. Okey, seterusnya ini adalah buku saya, ibu saya yang akan terbit. Berkisah mengenai COVID-19, pengalaman kami sendiri dan 2 orang pesakit yang mengalami, orang kata, dah disahkan pesakit. Jadi saya minta, saya kata apa kata why not kita menulis dan kita jadikan ibu ni percuma dengan niat kita untuk memberi, orang kata apa, kesedaran apa tu, tentang di mana, orang kata apakah yang kita dapat daripada COVID-19 dalam kehidupan kita. Okay, dan yang terharunya ialah sebab salah seorang penyumbang sebab saya untuk terbitkan ni kita perlukan juga dana kan untuk bayar cover, bayar editing semua kan. Jadi salah seorang penyalur dana ni ialah Ustaz Muhammad Fadli, seorang pendakwah yang aktif di Sabah. Dia telah mengislamkan hampir 2,000 orang di Sabah. Dia juga diserang COVID-19 dan telah kembali ke rahmatullah lah. Jadi beliau tak sempat untuk melihat buku ni. Sedangkan kami dah beritahulah buku ni tak lama akan terbit. Jadi orang kata saham beliau tu ada dalam buku ni. Dan seterusnya inilah buku tentang bonda saya, rahsia bonda ni. Jadi saya ingatkan pada tulis COVID ni dah tak ada apalah ujian-ujian hidup saya ni. Rupanya pada bulan 8, 11 bulan 8 Allah ambil ibu saya. Kata kita pun tak sangka kan dia terjatuh di dapur, kemudian terus stroke dan besoknya terus meninggal dunia lah. Jadi saya sebelum tu ibu saya pernah datang ke rumah sebulan kami bergila berjaga. Jadi saya sempatlah orang kata mengorek kisah dia masa muda, masa dia kecil kan. Dan saya memang dah niat untuk tulis kisah dia. Kan, dengan niat kita ingin meninggalkan satu legasi untuk keluarga kita jadi oleh kerana mak pun dah tak ada, jadi saya akan teruskan niat ini. Doakanlah semoga cita-cita saya ni dipermudahkan ya. Dan kalau untuk ibu yang tarbiyah COVID-19 ni, insya-Allah dalam minggu depan akan diterbitkan sebab dah siap layout semua ya. Syukur alhamdulillah. Okey, ini pula seterusnya saya ingin kongsikan tentang apakah yang dikatakan penulisan kisah benar. Selalunya kisah benar ni berbeza dengan novel. Sebab kalau novel kita perlukan satu imaginasi, kita perlukan plot-plot untuk menarik pembaca untuk mengikuti kisah-kisah tu. Berbanding dengan kisah benar, cerita tu cerita yang kisah berlaku pada diri kita sendiri. Macam Dr. Nora berhadapan dengan bonda masalah ibu Dr. Nora. Saya pula berdepan dengan kematian ibu kan. Jadi setiap kita ada kisah-kisah tersendiri, suka atau duka, semuanya memberi pengajaran pada diri kita. Jadi hanya kita nak olah saja mana satu bab yang penting yang perlu di-highlightkan dalam buku ataupun e-book tersebut. Okey, seterusnya ini adalah kategori ya. Kalau kita lihat di luar ada 3 kategori buku kisah benar. Biografi, autobiografi dan memoir. Biografi atau autobiografi ni biasanya melibatkan orang-orang yang terkenal lah. Sama ada dia sendiri menulis ataupun kisah dia ditulis oleh orang lain. Sebaliknya memoir adalah satu kenang-kenangan ataupun cebisan daripada satu peristiwa daripada seluruh hidup kita. Contohnya kita pernah pergi travel, kita rasa kita nak kongsi kisah yang berlaku dalam penggambaraan itu. Kisah kenangan jatuh sakit, kisah dunia anak-anak. Jadi semua itu dinamakan memoir. Okey, ini pula tentang tips sedikit ya. Saya sharekan tentang fakta bukan autanya. Apa maksudnya? Sebab saya berdepan dengan banyak manuskrip di mana saya kadang saya melihat ada maklumat-maklumat yang tidak lengkap. Jadi sebagai seorang penulis kita perlu lengkapkan fakta-fakta tersebut. Apa, Puan siapa. Puan Syima ada 1 minit ni untuk wrap up. Okey. Ini yang POV ni sangat penting juga dalam penulisan.
Seterusnya ialah graf emosi. Bila kita menulis, kita perlu lahirkan rasa yang terbuku semasa kita mengalami peristiwa tersebut. Dan menggunakan kaedah show don't tell lah. Dan graf itu perlu dirancang. Perlu kita bina daripada cerita tu untuk menimbulkan rasa suspense dan ada unsur dramatik. Ini untuk menarik pembaca untuk terus membaca kisah-kisah itu. Dan last sekali dialog lah. Dalam sebuah kisah benar tu kena ada dialog untuk menggerakkan jalan cerita. Dan sebaiknya kita memilih ayat-ayat aktif lah berbanding ayat-ayat pasif. Dan kalau sebaiknya dialog tu banyak berbandingkan naratif. Okay, jadi saya rasa alhamdulillah kata sedikit banyak saya dapat berkongsi pada bakal-bakal penulis supaya semoga ilmu yang disampaikan ini dapat dipanjang-panjangkan dan menjadi saham kepada diri saya sendiri. Okey, terima kasih sekali lagi kepada pihak KPMM yang mengundang kami semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan Hashimah. Begitu kuat semangat ni Puan Hashimah, merupakan pesakit buah pinggang tahap akhir. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya penulisan adalah satu terapi. Bukan saja Puan Hashimah, ramai lagi pesakit-pesakit kronik yang bersama-sama menulis dan juga pengurusi KPMM sendiri berhadapan dengan cervical dystonia. Begitu semangat, begitu kuat semangat mereka, dan penulisan adalah satu terapi yang kita tidak boleh ungkarkan dengan perkataan.